Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita pada malam ini dalam bual bicara santai yang bertajuk COVID-19, hikmah di sebalik ujian. Kita sedia maklum bahawa negara dalam keadaan yang tenat dalam memerangi wabak COVID-19 yang kian tular di seluruh pelosok negara, di mana barisan harapan tampak kepenatan kerana saya percaya bahawa ada antara mereka yang terpaksa bekerja sehingga 18 jam sehari dan sebagainya. Dan dalam hal ini kita juga dapat melihat pelbagai lapisan masyarakat yang terkesan dengan terjadinya wabak ini kerana mereka terdapat keluar daripada rumah untuk mencari pendapatan dan menjalani kehidupan seperti biasa. So, situasi seperti ini bagi saya adalah satu ujian yang besar untuk umat Islam di Malaysia. Namun tiada ujian yang tiada hikmahnya. Ini kita dapat lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 286. Allah berfirman, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah does not burden a soul beyond that it can bear. Oleh itu kita harus melihat beberapa hikmah yang berkait rapat dengan wabak ini. Yang pertama, isu membantu golongan yang susah seperti golongan B40, kerana mereka tidak dapat keluar untuk mencari pendapatan seperti biasa. Oleh itu pendapatan mereka terjejas, dan pihak kerajaan dan pihak yang berkemampuan seharusnya dan sewajarnya membantu golongan seperti ini, kerana ia dapat meringankan beban mereka untuk menjalani kehidupan. Firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 197, menolong dan membela yang lemah untuk golongan mustada'afin adalah tanda orang-orang yang bertakwa. Oleh yang demikian, membantu golongan susah adalah keutamaan dan tanggungjawab kita bersama. Dan bila golongan seniman meminta insentif yang lebih besar banding golongan B40 adalah suatu yang pada pandangan saya adalah suatu yang tak wajar, dan tindakan kerajaan untuk menolak usaha tersebut adalah satu tindakan yang tepat. Kerana ada hikmah bila manusia dilahirkan kaya dan miskin. Hal ini dalam setiap rezeki manusia pasti ada rezeki manusia yang lain. Dan yang kedua ialah isu kuarantin sebagai satu fardu ain. Berikutan terjadinya wabak ini, pihak kerajaan menuntut rakyat Malaysia untuk kekal di rumah untuk mengelakkan diri masing-masing daripada terjangkit dengan wabak COVID-19 ataupun diri mereka sendiri menjadi ejen penyebar kepada COVID-19 ini, kerana virus ini memerlukan badan manusia, iaitu sel-sel badan manusia sebagai perumah mereka untuk mereka membiak. Dan ada yang berkata kita tidak perlu takut akan perkara lain selain pada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu Islam tidak mengajar para penganutnya untuk bertawakal tanpa berusaha terlebih dahulu. Jadi dalam konteks ini, berusaha maksud untuk kekal di rumah untuk mengelakkan daripada wabak ini jadi semakin teruk. Dan sebuah hadis Al-Bukhari mengatakan bahawa apabila kamu mendengar bahawa taun menimpa satu tempat, maka janganlah kamu masuk dalam kawasan tersebut. Dan bila kamu berada dalam kawasan tersebut yang terdapatnya taun, janganlah kamu keluar padanya. Selain itu Allah juga berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 195, dan janganlah kamu mencampakkan diri ke lembah kebinasaan. Oleh yang demikian, kita dapat simpulkan bahawa kuarantin di rumah di saat terjadinya wabak COVID-19 adalah sesuatu yang tutup dalam agama Islam. Yang ketiga adalah isu bersyukur dengan nikmat Allah Ta'ala, iaitu nikmat untuk beribadat. Jika melihat semula ke zaman Rasulullah SAW, Nabi dan para pengikutnya memiliki banyak halangan untuk beribadat secara terbuka. Dan masyarakat hari ini tak sedar akan perkara tersebut kerana mereka tidak melalui sendiri zaman di mana zaman perjuangan Nabi dan membawa Islam sehingga sampai kepada kita pada hari ini yang kita amalkan pada hari ini. Dan begitu dengan terjadinya fenomena COVID-19 ni, kita sedikit sebanyak dapat memahami keadaan tersebut kerana kita
kita tidak dapat untuk melakukan ibadat secara terbuka lagi seperti dulu. Contohnya nikmat solat berjemaah, solat Jumaat yang kita tidak dapat lakukan lagi sekarang sehingga tamatnya tempoh kuarantin. So dapat kita simpulkan bahawa nikmat untuk beribadat tanpa apa-apa halangan adalah satu nikmat yang hakiki, di mana nikmat ini adalah kurniaan Allah Ta'ala yang tidak terhingga kepada umat Islam Indonesia. Dan yang keempat adalah pentingnya ilmu dalam kehidupan seorang Muslim. Selain pada beribadat, Allah juga menuntut para hamba-Nya untuk menuntut ilmu. Pentingnya ilmu dalam kehidupan seorang Muslim itu apabila berlakunya penyebaran maklumat ataupun berita palsu. Mereka tidak mudah terpedaya dengan berita palsu tersebut, kerana pengetahuan tinggi jadikan seorang Muslim itu lebih kompleks dan lebih bijak dalam menapis maklumat dan dapat membezakan perkara yang sahih dan perkara yang tidak sahih. Dalam konteks ini, ada pihak yang mengambil kesempatan dalam kesempitan di mana mereka menyebarkan pelbagai pautan yang berkaitan COVID-19 di laman-laman sosial seperti Facebook dan Twitter sebagai satu cara untuk menyebarkan malware dan juga untuk mencuri pelbagai maklumat peribadi daripada smartphone masing-masing. Dan sebabkan kurangnya ilmu serta tahap kesedaran umat Islam, mereka cenderung untuk terpedaya dengan pautan-pautan ini dan apa sahaja yang tertulis di laman web tersebut. Jadi dalam agama Islam telah nyatakan bahawa pentingnya menuntut ilmu. Dalam sebuah hadis, menuntut ilmu itu wajib atas setiap Muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sekian dari saya pada malam ini, dan yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang buruk daripada saya. Sekian, wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.